Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia, NIM U2018-1092. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori semiotika Ferdinand de Saussure. Nah, teori Ferdinand de Saussure ini terdapat 4. Yang pertama, signifier dan signified. Yang kedua ialah langue dan parole. Yang ketiga, diakronik dan sinkronik. Yang keempat ialah sintakmatik dan paradigmatik. Yang pertama ialah signifier dan signified. Apa yang dimaksud dengan signifier? Signifier ialah penanda atau menandai yang nampak. Sedangkan signified ialah petanda atau sesuatu yang ada di balik nampak. Seperti contoh janur kuning. Nah, pada contoh janur kuning, signifier atau penandanya ialah tentang benda janur kuning tersebut. Sedangkan signified atau petandanya ialah ketika ada janur kuning berarti terdapat pesta pernikahan. Yang kedua ialah langue dan parole. Langue ialah bahasa yang sudah disepakati bersama dan sifatnya sosial. Sedangkan parole ialah bahasa dalam ujaran individu dan sifatnya individual. Seperti contoh permainan catur. Nah, pada permainan catur, langue-nya ialah aturan di dalam memainkan catur seperti terdapat 2 main dan lain-lain. Sedangkan parolenya ialah kesepakatan para pemain di dalam memainkan catur. Jadi kesepakatannya itu dibuat oleh yang memainkan catur. Yang ketiga ialah tentang diakronik dan sinkronik. Apa yang dimaksud dengan diakronik? Diakronik ialah studi bahasa dari waktu ke waktu tanpa ada batasan waktu tertentu. Seperti contoh penggunaan bahasa Arab pada tahun 1990. Diakronik di sini ialah membahas tentang asal-usul bahasa atau sejarah bahasa. Sedangkan sinkronik ialah kajian studi bahasa yang ada pada waktu atau kurun tertentu. Seperti contoh penggunaan bahasa Indonesia pada masa milenial. Nah, seperti sekarang terdapat kata netizen, gelai. Nah, itu disebut dengan sinkronik, yakni studi bahasa yang ada pada masa kini dan tidak ada batasan waktu tertentu. Nah, kajian yang terpenting menurut Ferdinand de Saussure ialah tentang sinkronik. Kenapa sinkronik? Karena tidak ada gunanya meneliti sejarah bahasa dan yang berguna ialah bagaimana bahasa itu digunakan. Yang terakhir ialah sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik ialah hubungan antar petanda atau antar bahasa yang ada pada tuturan dan bersifat linear, yakni ke samping. Sedangkan paradigmatik ialah hubungan antar unsur yang ada pada bahasa atau tuturan dan bersifat vertikal, yakni dari atas ke bawah. Seperti contohnya sintakmatik ialah sifatnya sintakmatik dan paradigmatik. Kalau sintakmatik di sini antara petanda tidak bisa ditukarkan. Seperti contoh dosen mengajar mahasiswa, maka antara kata dosen dan mahasiswa itu tidak dapat ditukar karena dosen ini sebagai subjek dan mahasiswa sebagai objek. Namun ketika paradigmatik, yakni antar petanda bisa dapat dipertukarkan. Seperti contoh dekan Fu'ah menemui mahasiswa. Nah, bisa juga ditukar menjadi mahasiswa menemui dekan Fu'ah. Nah, antara sintakmatik dan paradigmatik ialah terdapat nampak perbedaan, yakni sintakmatik tidak dapat ditukar subjeknya dan objeknya, sedangkan paradigmatik bisa ditukar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.